Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam pertemuan, salam di alam maya untuk teman-teman yang berkesempatan bersama saya pada malam ini. Apa khabar anda semua? Doa saya agar anda semua sihat walafiat. Apa khabar saudara Muhammad Fuad? Boleh dengar tak suara saya sebab saya pakai mic ni. Takut nanti ada masalah pula mic. Saudara Zamril LC, saudara Mustafa Ilyas, boleh dengar tak dengar suara saya? Itu paling penting sekali. Muhammad Radhi, Waalaikumsalam. Salam sama puan. Saudara Syah Ibrahim, Waalaikumsalam. Apakah saudara dengar suara saya? Itu yang paling penting sekarang ni saya nak tanya. Saudara Herman, saudara Ibrahim Cik Muda, dan juga saudara Abdul Mira Harun, Waalaikumsalam. Saudara Syah Kazai, saudara Hashim Ilyas, apa khabar orang Melaka? Dah sihat dah? Anak toyol pun menjelma saya ya. Saya Muhammad Hadi Jamaluddin, saudara Ramli Sabra, terima kasih kerana mendengar. Kalau dah dengar tu like and share dan subscribe saudara. Permintaan daripada saya, itu lain tak ada, bukan kena bayar pun. Ya saudara, saudara Mano Syarif, Mak Isa. Baik saudara, seperti biasa, mana yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf. InsyaAllah akan saya santuni. Kalau saya punya line tidak diganggu. Bagi mereka, kalau FB ini terganggu, sila masuk kepada Instagram. Sebab kita buat dua-dua sekali saudara ya. Baik. Hari ini adalah hari Ahad saudara, hari Minggu, hari santai-santai. Yang mana lepas daripada Pilihan Raya Melaka tu lega-legakan sikit. Saya ni masih dalam kuarantin Kendiri. Saya buat sendiri. Saya tak nak duduk keluar, saya tak nak jumpa orang. Kerana khawatir, bimbang, maklum sajalah sepanjang di Melaka tu ramai sangat bertemu dengan orang saudara. Ahad 21 November, hari yang ke-612. Bumi ini dijajah ataupun dijengah oleh virus corona saudara. Lina Arina, Azni Murad, Muhammad Fadil. Dan dari segi dapatan yang saya terima hari ini, jumlah warga kita yang disapa oleh virus corona adalah 4,854 orang. Dan jumlah keseluruhan yang terkumpul sudah pun 2,586,601 orang. Alhamdulillah semalam kabarnya jumlah kematian susut kepada 38 orang. So itu saja yang dapat saya berikan kedudukan COVID di seluruh negara. Dan untuk bulan November ini saudara, tanggal 21 November dengan 4,854 kes, jumlah keseluruhannya sudah 114,959 warga kita yang dijangkiti oleh virus corona. Sebab itu berhati-hati saudara. Jaga kebersihan. Saudara Yahya Makno, apa khabar? Suka saya bila tengok sahabat saya masuk. Seperti saudara Yahya Makno. Yang berhormat tu saudara, jangan main saudara. Baik saudara, kita masuk stiker. Minta keizinan untuk e-commerce. E-commerce kita, bagi mereka yang ingin mewawarkan produk saudara, sila hubungi Al-Azhar di talian 011-330-41241. Cuma hari ini Al-Azhar masih lagi dalam ward hospital. Nak melawat pun tak boleh. Cuma mendapat khabar melalui telefon, melalui ini Instagram saja, tanya khabar. Katanya masih lagi bila waktu pagi, bila dia menapas, masih lagi ketat dadanya. Samalah saudara, saya mohon saudara berdoa agar anak anda saya Al-Azhar segera sembuh dan dapat seperti sedia kala untuk menyantuni live kita Saban malam saudara. Jadi saya sekarang ni tak ada admin lah. Ya saudara, saya sendiri pun masih lagi dalam keadaan yang tak tahu. Dalam Kendiri ini kadang-kadang bila rasa-rasa sengah-sengah badan ni, tapi saya mengharapkan biarlah hanya ia sekadar sakit orang tua-tua. Maklum sajalah saya turun naik daripada Kuala Lumpur ke Melaka, Kuala Lumpur, Melaka, Kuala Lumpur saudara ya. Saudara juga boleh berhubung dengan Siti Farehah di talian 017-711-4300 untuk mewawarkan produk saudara. Saya juga mohon maaf, 2 hari saya tak dapat bersiaran dalam sesi labun secangkir kopi jam 4 petang kerana badan tak bersihat dan saya mengadakan kendiri di rumah. Ya, jadi kuarantin Kendiri ni tak boleh keluar. Jadi saya minta maaf saudara, saya tak dapat mengadakan sesi
sembang ataupun labun secanggih kopi, ya saudara. Dengan Siti Farehah, jangan lupa dendeng manis Siti Farehah. Juga saudara tinggal di sekitar Lembah Kelang ini, bolehlah berhubung dengan Syauqi di Kizinis untuk mendapatkan bekalan buah-buahan. Harganya murah, kemudian dia punya kualitinya baik, dan buah-buah itu boleh sampai terus ke rumah anda. Ini untuk di Lembah Kelang. Buah-buahan seperti kiwi, mangga, ceri, anggur dan sebagainya. Saudara, berhubung dengan Syauqi di talian 012 357 5703. Cuba dulu. Kalau harga tu mahal, hubungi saya, saudara. Tak cuba mana nak tahu. Terima kasih Saudara Eden Awang Treasure. Lama tak masuk ni. Saudara Eden Awang Treasure. Terima kasih Saudara Nurdin, Yanaman. Baik saudara, juga jangan lupa hari ini saya ingin beri pencerahan tentang sahabat kita yang berniaga di toko jamu Kemaman, saudara tu Hanif Ledang. Jangan begitu saudara. Okey, boleh tu penyamun mencuri hati rakyat Melaka, BM menang besar. Tahniah. Siapalah saudara kata penyamun tak baik saudara, ya. Jangan begitu. Di toko jamu Kemaman kali ini pencerahannya adalah produk iaitu madu cider apple. Madu cider apple ini organik yang merupakan campuran 40% madu daripada Arab, 30% madu daripada madu tualang, itu local produk, serta 30% cuka apple. Ini untuk membantu mengurangkan berat badan, untuk menghapuskan lemak-lemak, membantu melancarkan sistem penghadaman, membantu merawat masalah asma. Kalau saudara ada asma, migrain ataupun insomnia, susah nak tidur, dan melancarkan pernafasan. Ia turut membantu meningkatkan sistem imunisasi dan metabolisme, turut membantu meningkatkan daya ingatan dan kadar penglihatan, serta membantu merawat masalah gout, iaitu sakit sendi dan otot serta stroke. So inilah berupa madu cider apple. Boleh berhubung dengan saudara Zul di toko jamu Kemaman 019-917-0449. Ya saudara, usai e-commerce kita masuk seketika tazkirah yang singkat saudara. Dalam tazkirah singkat saya hari ini kita harus ingat saudara bahawa kemenangan yang dialami dalam apa-apa saja pertandingan ataupun apa saja yang kita capai, sama ada menang ataupun kalah, itu merupakan milik masing-masing individu. Kehidupan mereka itu akan berubah bagi kemenangan kalau ini dalam politik saudara. Jadi bagi mereka yang berjaya dalam pilihan raya, maka kehidupan mereka akan berubah. Tetapi bukan kita. Kita masih kekal seperti ini. Sebab itu saya berpesan, jangan kita berbalah sama sendiri. Amalkan biduk lalu kiambang bertaut. Apa yang kita miliki ialah keluarga kita, sahabat kita dan jiran-jiran kita. Jadi apa saja keputusan, janganlah sampai kita abaikan keluarga kita, jiran-jiran kita. Dan yang paling penting, jangan pula bila kita marah kita doakan kematian. Tak elok begitu. Jangan kita kutuk, jangan kita mencaci, memaki hamun ataupun melemparkan pelbagai fitnah. Sepatutnya kita raikan setiap perbezaan dan kita eratkan persaudaraan. Kawan tetap kawan, itu kena pasti. Walaupun berlainan ideologi politiknya, tapi lawan juga tetap lawan. Itu hanya sekadar sokongan politik saudara. Jadi sepatutnya bila kita sakit, teman-temanlah yang akan menziarahi kita. Kalau kita mati pun saudara, teman-teman jugalah yang datang menziarahi, dan mereka jugalah yang akan membayangkan atau solatkan jenazah kita serta menghantar kita ke tanah perkuburan. Tentulah bila kita berada di tanah perkuburan, mereka juga akan turut bersama-sama dalam sesi talqin ataupun tahlil. Jadi saudara kena ingat, ya, kerana itu kita harus mengeratkan silaturahim sama kita. Kerana Al-Imam Ibnu Al-Qayyim radhiyallahu anhu berkata, jika seorang itu hanya memahami makna nikmat itu sekadar pada makan, minum dan sihat tubuh badannya, maka dia bukanlah seorang yang benar-benar berakal. Sedangkan nikmat Islam, nikmat iman, kecenderungannya untuk beribadah pada Allah dan merasai kemanisan beribadah adalah sebesar-besar nikmat Allah. Nikmat ini hanya dapat difahami dengan cahaya akal dan hidayah petunjuk dan ikatan silaturahim. Saudara, itulah sekadar tazkirah singkat saya malam ini agar kita memahami tentang kehidupan manusiawi. Ya saudara.
Coca-Cola tekan butang. Saya macam-macam saya terima saudara. Baik saudara, kita santuni mutiara kata daripada sahabat saya Cikgu Hibil. Terima kasih Saudara Hibil. Moga percutian anda bersama keluarga dalam keadaan yang menggembirakan. Hati-hati, jaga kesihatan Bil. Kata Saudara Hibil, kata-kata paling agung dalam segala bahasa manusia ini adalah ketenangan hati. Itulah kata-kata yang paling agung daripada kita. Kalau hati kita tak tenang, segala-galanya tidak membuat erti pada kita saudara. Jadi kalau badan tak sihat pun, pastikan hati kita senang. Terima kasih Saudara Jasmi Abu Samah. Saudara, seperti biasa, saya harus menyampaikan salam impian, moratorium dan tuntutan kumpulan wang simpanan pekerja RM10,000. Dapat tak dapat soal lain, suara tetap diutarakan. Itu pegangan saya. Mudah-mudahan lama-lama dapatlah. Itu bagi saya ya saudara, tapi bagi anda tak tahulah. Dan kita amat mengharapkan supaya pimpinan negara tidak berbelanja mengikut sesuka hati, tanpa had. Akhirnya negara kita akan mengalami kemuflisan. Ya saudara, tajuk perbincangan kita malam ini iaitu untuk kita sebab semalam saya memberi pencerahan tentang keputusan. Jadi malam ini saya ingin melakukan postmortem pada setiap apa yang berlaku di Melaka saudara. Tajuk perbincangan kita malam ini adalah ramalanku benar berlaku. Kita berpuitis sikit bahasanya saudara ya. Baik, sebelum saya memberi pencerahan, kita santuni dulu pantun Pak Nazil. Terima kasih Pak Nazil. Setiap hari dia menghantar pada saya. Dan saudara, saya mengajak saudara berterima kasihlah kepada Pak Nazil. Bukan Pak Nazir ya, bukan Nazir. Nazil, N-A-Z-E-L. Memang susah nak sebut, nama tu unik sikit. Orang Perlis, warga Perlis. Mantan guru saudara. Kata Pak Nazil, berbasah Pak Ripin di hujang lebat, berlari ke tingkap rumah Pak Su. Walau berkempen menghujah hebat, kerap mengungkap janji palsu. Jadi Pak Nazil mengkritik para pimpinan kita. Jangan begitu sepatutnya. Masa ada berkempen, berhujah, bagai nak agak hebatlah hujah-hujahan yang dilontarkan. Tapi akhirnya mereka mengungkapkan janji-janji yang palsu. Rakyat saja yang terpedaya dan tertipu. Saudara, wazini disebabkan persaudaraan sama Islam, maka pemimpin kena berlaku adil dan menegakkan kebenaran. Ya, Saudara Duan Zain. Betul tu. Tok Mak dah suruh PM tekan butang. Pantun yang kedua, kiriman Pak Nazir, berasa sayu memandu kenderaan di tepi paya entah di mana. Pemimpin Melayu mengejar kekayaan, yang kaya tauke Cina. Ini Pak Nazir pengayatannya, dia melihat sepanjang hidupnya beliau menyaksikan kerana orang Melayu kita ni mengejar kekayaan, tapi yang kaya orang lain. Akhirnya jadilah kita orang tengah, orang 5%, 10% dan sebagainya saudara. Terima kasih Pak Nazir. Terima kasih teman-teman. Kita santus sedikit gedung ilmu. Ini harapan pimpinan kita terdahulu. Mereka telah pun menggariskan antara ciri-ciri kepimpinan yang diharapkan untuk masa kini dan masa akan datang. Kerana pimpinan terdahulu mereka amat bimbang hadirnya pemimpin yang aib dan pastinya meletakkan bangsanya di kedudukan yang parah. Kerana pemimpin yang aib dan tidak beraib tidak akan berasa malu. Fikirannya menyalah hati yang berbulu. Awak bodoh berlagak tahu. Orang berlebih ia cemburu. Jadi kalau orang lebih dia rasa cemburu, sedangkan dirinya penuh dengan kedangkalan akal fikirnya. Dan orang menasihati, ia tak mau. Kalau orang bagi nasihat, dia tak mau dengar. Disanggah orang, dia rasa malu. Orang benci, jadi maka banyaklah stroke. Kerana pemimpin yang tidak tahu menjaga aibnya. Jadi kalau pemimpin sebegini, jika dijadikan pemimpin hawa biru, rosaklah umat hilir dan hulu. Akhlak hilang, maruah pun layu. Akhirnya hidup menjadi hantu. Ini kata-kata pemimpin kita terdahulu. Mereka berpesan kepada warga hari ini dan akan datang supaya menjadi pemimpin yang benar-benar pemimpin yang mempunyai jati diri yang hebat. Kita sambung lagi malam besok saudara. Baik. Seperti biasa, saya harus memberi peringatan bagi mereka yang menyunting semula live saya ini dan masuk dalam channel YouTube, maka semua itu anda adalah bertanggungjawab atas setiap suntingan yang anda lakukan.
Pihak saya tidak akan bertanggungjawab langsung atas barang suntingan ataupun komen-komen yang diberikan oleh anda semua. Dan kena ingat saudara, inilah pencerahan politik yang menyentuh soal situasi semasa, dan ia merupakan satu pencerahan, bukan untuk berkempen, untuk menerangkan supaya lebih faham lagi matlamatnya. Tidak lain untuk mengundang masalah ataupun supaya orang percaya dengan saya tak patut. Tidak, ini adalah sekadar pencerahan supaya kita dapat tahu agar kita tidak diperbodohkan saudara. Dan tentulah ini pencerahan daripada orang UMNO. Janganlah marah saudara kalau saudara daripada parti lain. Saudara. Dan prinsip asasnya bila saya memberi pencerahan ini, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Saudara Hanif, Ismail Ulam Raja akan dilihat. Jangan saudara, tak baik begitu. Kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju saudara. We must agree to disagree. Itu yang paling penting. Kalau kita berpegang pada prinsip ini, insya-Allah tak ada masalah. Begitu juga bila saudara menyantuni apa semua tu, gunakanlah bahasa-bahasa yang harmonis. Ingat saudara, kita adalah warga cinta damai. Pencerahan politik ini didasarkan kepada kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Saudara Pak Abdul Razak, tuntutan kumpulan wang simpanan pekerja harus kita laksanakan, harus kita lakukan berterusan. Mereka yang pekak badak tu tak tahulah saya. Moga-moga terbukalah hati mereka untuk memikirkan tentang kehidupan kesukaran rakyat saudara. Baik. Ini tentang agenda bumi hangus dan ramalan saya. Jadi awal pagi tadi saya dijengah oleh satu kiriman daripada sahabat saya, Datuk Datuk Mutlak Samad. Beliau dan kiriman beliau itu membuatkan saya terfikir sepanjang hari. The whole day, daripada awal subuh tadi, lepas sembahyang subuh sampailah saat saya terfikir bahawa ada kebenaran kata-katanya itu bila mengatakan bahawa keadaan bangsa kita kini diumpamakan seperti diibaratkan seperti kain reput. Dia bukan koyak rabak. Kalau koyak boleh jahit. Kalau ia menyentap ataupun mengecut, boleh kita gunakan untuk jadi kain basahan, boleh kita jadikan paling tidak pun lapik kaki. Tapi masalahnya kalau ia mereput. Kalau reput ni bila kita angkat dia lerai. Bila kita pegang nak digunakan, ia berkecai. Dah reput lah saudara. Jadi inilah suasana yang harus kita fikirkan. Kenapa ini terjadi? Kerana kehilangan jati diri. Warga bangsa kita semakin hanyut dalam arus pemodanan, dengan harus dengan ini duniawi. Kita terlupa tentang kehadiran kita ke dunia ini adalah sebagai khalifah, sebagai pejuang. Dan kedua, untuk warga UMNO sendiri, saya lebih baik saya bercakap pada warga UMNO. Tadi saya bercakap, sebenarnya saya kata Ismi macam-macam. Sebentar tadi saya berbual juga dengan beliau. Saya katakan bahawa sebenarnya kita kehilangan jati diri. Kita kehilangan izm ataupun ruh. Satu ketika dulu, Allahyarham Tan Sri Samad Ismail pernah berucap dalam pergerakan pemuda UMNO. Beliau mahu supaya ahli-ahli UMNO, khususnya pergerakan pemuda, mengambil semula ruh perjuangan. Apa yang terjadi apabila roh perjuangan itu tidak ada, dan akhirnya jadilah sebagai kosong. Jiwa itu kosong saudara. Jadi sepatutnya kita sekarang ini telah melalui proses umur yang panjang saudara. Dan dalam keadaan begini, kita berada dalam tahap daripada pandemik tukar pada endemik. Tentulah cabaran dengan masalah penyakit COVID-19, begitu juga dengan ekonomi yang menggudum, yang tak tahu bila boleh diperbaiki semula. Kesenangan, suasana yang harmonis, suasana yang mewah dahulu kita alami sudah berkurangan. Jadi ia perlu diperbaiki dalam tempoh paling awal 5 tahun. Jadi kita yang telah melalui proses usia dan pengalaman perlu menyesuaikan diri dengan realiti terkini. Dan amat penting, kita seharusnya mempunyai pemikiran yang kritikal dalam membina jati diri bersama keluarga serta anak cucu untuk berdepan dengan kesesuaian semasa. Oleh itu, kita harus menjaga kepentingan diri dan keluarga sesuai dengan keadaan yang kita umpamakan sebagai kain yang reput, bukan koyak. Ingat saudara, jadi bagaimana sekarang, apa yang perlu kita lakukan kalau dah reput dalam zaman. Ini gambarannya yang saya sepanjang hari ini tak boleh, I cannot brain lah. Bila lontarkan persoalan begitu. Terima kasih Datuk Mukhtar. Anda membuatkan saya, it's a wake up call untuk kita semua saudara ya. Saudara, kita boleh saudara
Saudara Iman Marsara Iman, aku memang tak suka parti DAP. Tapi aku puji mereka sudah kalau enggak sukalah letak jawatan. Nah, itu tadi dia dah ni. Nak bagi kita kadang-kadang kita melihat parti-parti yang lain tu mereka ada prinsipnya. Sedangkan pimpinan kita, sebab tu saya katakan pimpinan dia bukan parti saja, pimpinan parti sendiri. Jadi kita harus mempunyai jati diri dan kecintaan yang teramat mendalam terhadap parti kita sendiri. Kemudian saya juga menerima mesej daripada sahabat saya. Dia ni seorang yang kritikal tetapi selalu berada di belakang tabir, iaitu Pah Merah saya panggil dia. Seorang wanita pejuang UMNO, tapi dia menggunakan namanya sebagai Pah Merah dan menzahirkan kegusarannya. Saya dapat menyelami hati dan perasaannya dan kekecewaannya. Walaupun kita berjaya dalam pilihan raya di Melaka, tapi beliau ada merasakan ada sesuatu yang tersekat, iaitu dia kata bahawa UMNO harus membuat satu bedah siasat ataupun postmortem. Kenapa kerusi Dewan Undangan Negeri di Dun Sungai Udang kita kalah? Ini persoalan yang bukan beliau saja, Pah Merah saya mengantar pada saya, dan tak silap saya hari ini beratus orang bertanya pada saya dan sukar untuk kita jawabkan. Kerana Dun Sungai Udang itu adalah sepatutnya kubu UMNO. Dan di situlah juga terdapat kem askar yang menempatkan begitu ramai warga tentera, warga polis, warga daripada penjara, kaki tangan kerajaan yang sepatutnya sebagai fixed deposit kepada UMNO. Tetapi tiba-tiba kursi itu boleh kalah. Bagi saya ini perlu adakan postmortem. Dan kalau tentera itu, saya faham-faham sajalah. Faham-faham sajalah siapa bosnya, siapa menterinya. Saya tidak mau menuduh, saudara. Tapi kalau itu ternyata menteri itu gagal untuk menangani kementeriannya dan orang bawahannya. Sebab itu saya katakan sepanjang musim pilihan raya itu hari tak nampak mata hidung pun. Kalau ada pun tak ke mana-mana. Kalau kita senaraikan, saya terima juga macam mana saudara adik-adik saya Eman JR. Dia kata selama 29 orang pemimpin UMNO, 29 saja saudara rupanya yang ada dalam kerajaan turun ke Melaka. Mereka sepatutnya yang berada dalam JLC, menteri, timbalan menteri, ya, saudara sepatutnya all out lah. Ini tidak. Mereka datang pun sambil lewa saja. Berbeza macam Datuk Bong Mokhtar. Walaupun beliau hanya sekadar timbalan Ketua Menteri Sabah, dia datang dengan ketumbukannya 190 orang warga Sabah di seluruh Sabah. Ada bahagian tu 3 orang, ada 5 orang, 4 orang, bagaimana yang saya laporkan dulu. Dan mereka berada di kawasan Teluk Mas. Alhamdulillah, kawasan yang dilihat sebagai kawasan kritikal akhirnya menjadi kawasan yang putih dan berjaya kita tawan. Begitu juga macam Datuk Jazlan daripada Kelantan, beliau membawa rombongannya untuk membantu apa saja dalam gerakan. Termasuk juga Datuk Menteri Besar Pahang. Saudara, saya lihat memang adalah kehadirannya bersama dengan warga Pahang. Serta juga yang saya nampak ini Datuk Jazlan, kemudian mantan Menteri Besar Terengganu, Tok Razif, beliau juga membawa gerombolan. Dia datang pun bukan hanya datang kosong saja, dia bawa keropok leko, dia bawa sambal. Saya dapat merasai nikmatnya sambal keropok leko daripada Terengganu. Jadi kemesraan itu disantun dan ini menimbulkan kecintaan, mengukuhkan perpaduan. Bukan kan keropok saja, tetapi di situlah beliau melihat cara-cara bawa nasi dagang. Jadi kita berkumpul di negeri di mana kita berada dalam in the center of war zone, peperangan kita dengan parti-parti pembangkang. Itu yang saya dapat lihat. Sedangkan tidak terlupa juga Menteri Besar saya Datuk Syarani daripada Perak. Ketumbukan dari Perak pun ramai datang. Dan Datuk Johari membawa daripada wilayah Persekutuan. Johor juga saya nampak ada lah turun, bukan tak turun saudara Hasni. Tapi kemantapan itu kurang. Tak terus terang saya katakan. Jadi saya ingin betul serang, saudara jangan marah. Sedangkan menteri-menteri lain tu datang-datang, orang kata macam celup-celup roti dalam secawan kopi. Ambil biskut, celup-celup, begitulah dia datang lagi. Sedangkan parti dari lain, daripada parti-parti yang berada dalam kerajaan, saudara, sama ada daripada PAS, daripada PBM, mereka berkampung. Mereka explore to the fullest
untuk mencari upaya supaya mereka dapat undi daripada rakyat di negeri Melaka, lebih kurang 500,000 orang. Tetapi menteri kita ni, apakah kerana seolah-olah mereka dilihat atas alasan kerana nak menyantuni, tak naklah nanti kerana kita sama masing-masing dalam sebuah kerajaan keluarga Malaysia. Bagi saya ini bukan, mereka kena tahu asal usul kamu dari mana. Kamu datang daripada UMNO. Benar saya kata, kita tak ramai dalam kerajaan keluarga Malaysia ini. Betul, Datuk Ismail Sabri berada dalam kedudukan yang sukar untuk buat keputusan. Kita exclude dia. Tapi menteri-menteri lain macam mana? Menteri-menteri lain, orangnya janganlah diwujudkan masalah. Macam Khairi Jamaluddin ada situ, ada hamba-hamba. Weh adik, Isyamuddin H2O datang sekejap-sekejap je, pergilah rumah Datuk Ali sekejap, pergilah. Tidak ada macam kalau kita bertanding dalam pilihan kecil, macam mana bosku dia turun, kita berkampung. Ini tidak berlaku. Saya cakap terus teranglah, saya kecewa dengan pimpinan yang ada. Dan begitu juga mereka yang menjadi pengurusi JLC. Sekejap saya tengok dekat command center Datuk Asad Arifin, itu pun datang sekejap, sentuh hilang. Kita nak bertanya khabar, kita nak tanya apa dia boleh buat, bagaimana dia menyantuni. Beliau sebagai pengurusi tenaga nasional. Jadi sepatutnya usahalah. Memang kita tahu tak boleh nak pergi berkempen rumah ke rumah, tapi tentulah ada caranya. Sama ada dengan menggunakan media sosial dan sebagainya. Saya minta maaf lah Saudara Mat Sepanan. Bagi saya agak-agak kecewa. Saya harus tegur. Nak marah-marah lah. Kemudian malahan saya tengok Syahdan Kasim masih lagi dengan kenyataannya sebelum pilihan raya. UMNO mesti tak boleh solo. Untuk menang mesti dengan Perikatan Nasional. Saya malah nak cakap apa dah. Itulah. Tapi sekarang result macam mana? Jadi mereka tidak yakin bahawa UMNO kalau bertanding hanya dengan Perikatan dengan Barisan Nasional, insya-Allah bila kita satu, kita orang kadang simpati dengan kita, orang melihat bahawa keikhlasan kita. Saudara, tapi saya harapkan ini menjadi peringatanlah pada pemimpin lain. Kena ingat, jangan anda ingat bahawa anda menjadi menteri itu mana kena santunlah parti yang lain. Jadi tak boleh. Kita bukan suruh you kutuk parti lain. Dapatkan keyakinan rakyat Melaka bahawa bersamalah kita dalam pilihan raya ini, kita untuk bersama-sama mengundi UMNO Barisan Nasional. Sepatutnya begitu. Saya nak marah-marah lah. Kau punya hal lah. Ingat, you menteri besar sangat. Geram lah tu. Itu dah datang nak masuk gear dah ni. Saudara. Tapi bila ada minta bagi kenyataan media sebagainya, mula bagi alasan. Tak payahlah bagi alasan tu, baru alasan ini. Nak diinterview tak apalah. Kita malu-malu. Orang lain bagai nak berlaslah kita. Jadi sebenar-benarnya saya cakap terang, mereka ni awal-awal ni mereka tidak percaya. Mereka tidak percaya tanpa bergabung dengan Perikatan Nasional, UMNO Barisan Nasional tidak boleh membentuk kerajaan yang dominan. Itulah sebenar-benarnya yang pada pikiran saya. Sebab itu saya melihat memanglah dia orang pun dah macam pemimpin PAS yang kena tipu dengan PPM lah. Akhirnya pandangan Saudara Rosli Bakar, dia kata memang ada yang tak kena. Sebab pimpinan UMNO sepatutnya kena siasat balik. Nampaknya memang pelik. Undi tentera seolah-olah sudah berpihak bukan kepada Barisan Nasional sebagaimana yang terjadi di Sungai Udang. Jadi kerajaan Melaka yang baru ini harus merupakan kerajaan Barisan Nasional. Jangan malu-malu. Terus terang, saya Yang Muhammad Datuk Sulaiman Ali terus terang menyatakan kerajaan Melaka hari ini adalah kerajaan Barisan Nasional. Kita dominan 2/3. Bukan untuk angkuh, tapi untuk memberitahu kepada rakyat, dan kita akan melaksanakan apa yang kita janjikan. Pertama, kita nak mewujudkan kestabilan politik. Dan kedua, mencari usaha upaya agar kemakmuran rakyat di negeri Melaka ini dapat tercerna atas kadar sesegera mungkin. Rakyat dah lama sangat hidup dalam keadaan penuh dengan kemelut kehidupan. Walaupun saya tengok tadi ada culipan daripada Ketua Bahagian Jasin lah, apa semua mempersoalkan tentang pelantikan upacara angkat sumpah dan sebagainya. Itu ignore lah. Teruskan saudara. Dan kalau boleh besok lusa bentuklah terus barisan exco dan sebagainya. Ya, saudara kena ingat saudara, ini sebagai kita buka sedikit
postmortem kita bahawa prestasi Pakatan Harapan menurun. Sebenarnya kalau kita bertanya di mana-mana pun sekarang, inilah yang dialami. Dan rakyat sudah hilang kepercayaan kepada Pakatan Harapan. Kerana dari 7 kursi hanya menang 5 kursi saja. Itu pun kubu kuat pengundi keluar Cina. Pakatan Nasional dapat 2 kursi saja. Satu daripada Amanah, satu daripada PBM di Sungai Udang. Yang saya lihat ada elemen sabotaj. Terpulanglah, saya rasa ada elemen mempengaruhi anggota ataupun pengundi-pengundi mereka. Ada elemen yang perlu dibuat kajian. Dan dalam keadaan ini saya rasa berhubung dengan undi daripada pasukan tentera, orang yang perlu dipertanggungjawabkan bukanlah Syamuddin Hussein On, H2O. Kerana kalau begitu dia gagal lah. Kalau pengundi-pengundi daripada yang bekerja dengan tenaga nasional tidak mengundi UMNO Barisan Nasional, jadi chairman harus bertanggungjawab. Jadi you gagal untuk memberi penjelasan, bukan memaksa. Sebagai Menteri Pertahanan dia kena memberi penjelasan bahawa kita nak bawa kestabilan, kita bukan bawa jadi kosong. Ini sepatutnya begitu. Dan sekarang ni apa yang ditulis oleh saudara Abdullah Ismail, ini hantar pada saya. Dia kata isu paling mustahak dan paling wajib, ini perlu diberi perhatian, ialah kita harus menyelia dan menyahkan. Katanya, dia kata ada 4 menteri yang pro PBM. Mereka ini disifatkan sebagai gunting dalam lipatan. Disimpan memudaratkan badan. Kerana Dun Sungai Udang menjadi bukti gunting dalam lipatan. Selama 16 hari berada di Melaka, saya melihat saya. Sebab itu saya kata kita ucap tahniah pada Datuk Zazlan, ahli parlimen daripada Macang. Tim daripada Kelantan, Datuk Warasdi. Tim daripada Pahang, Saudara Hasni. Tim daripada Johor, Saudara Mat Said. Dan mantan Menteri Besar Terengganu, saudara, serta pegawai perhubungan termasuklah daripada wilayah Persekutuan. Dan jangan lupa macam saya kata tadi, ketumbukan 150 daripada Sabah. Mereka perlu dipuji. Yang lain tu boleh fikirlah. Jadi sebenarnya saudara, saya juga sejujurnya, ni nak masuk dia ni saudara. Sejujurnya, saya mendapat terlalu banyak mesej dan kiriman yang saya tujukan kepada Presiden Parti Yang Berhormat Datuk Sri Zahid Hamidi. Dalam keadaan begini, saya amat mengharapkan warga Akar Umbi mengharapkan agar Yang Berhormat Datuk Sri Zahid Hamidi berhentilah untuk bersikap berlapang dada dengan mereka yang sikapnya bagai gunting dalam lipatan. Saya yakin Datuk Sri Presiden tahu. Kerana kita kena ingat, bukan saya nak mengajar, Datuk Sri adalah Presiden Parti, tapi saya menerjemahkan harapan rakyat Akar Umbi ini. Kerana hukum dalam politik ini ialah to kill or be killed. Sama ada anda terkorban dan dikorbankan, atau kita mesti berani bertindak untuk menyingkirkan makhluk sesumpah ni yang masih ada lagi ada. Jadi para pegawai yang berada di Anjung tingkat 38 Menara UMNO harus membuat postmortem kajian. Datuk Presiden kena ingat bahawa dunia politik bukan untuk orang yang supi yang sentiasa berlapang dada. Tak maaflah Datuk Presiden, this is not only for sufism, baik apa semua. Saya kena ingat orang seperti Buya Hamka, sebab itu dia tak memilih dalam politik. Dalam waktu perjuangan bertentangan dengan Belanda memerdekakan Indonesia, Buya Hamka bersama dengan Soekarno. Tapi bila Soekarno mengajak beliau masuk dalam politik, mentadbir negara Indonesia, dia kata no. Kerana dia berpegang kepada ulama. Umara harus mendatangi ulama, bukan ulama mendatangi umara. Sebab itu dia juga dipenjarakan. Jangan lupa ramai ahli-ahli sufi kita, ahli fikih Imam Al-Bukhari, macam-macam imam yang berakhir hidup mereka di penjara kerana bertentangan dengan apa yang mereka lihat adalah kebejatan oleh pimpinan politik. Jadi dalam keadaan sekarang ni, Yang Berhormat Datuk Presiden, you are in the politics sekarang ni. Warga Akar Umbi menuntut agar Anjung tingkat 38 membuat kajian dan mengenal pasti makhluk-makhluk sesumpah ni. Mereka perlu disingkirkan. Kita tahu, saya faham, Yang Berhormat Datuk Seri Presiden tidak boleh melakukan dari segi keahlian. Saya terima, tak ada masalah.
untuk menyingkirkan mereka daripada jawatan majlis tinggi ke atau Dewan Menteri, itu pulang masih mereka sebagai ahli parlimen. Tetapi yang ahli akal umbi tuntut sekarang ini, pilihan raya akan datang, mereka ini tak perlu lagi diturunkan. Cukup. Kita harus menzahirkan wajah-wajah baru. Datuk Seri Presiden telah pun membuat satu islah kepimpinan. Datuk Seri Presiden telah melakukan satu peremajaan dalam UMNO ini, di mana di Melaka pilihan raya 84% calon-calon yang diturunkan adalah muka-muka baru dan muda. Terbukti rakyat menerima ya Datuk Seri Presiden, dan rakyat akar umbi warga UMNO apatah lagi, mereka menerima sepenuhnya. You don't have to worry about all this apik lempang ikan sepat kering ni, dah tak boleh pakai dah. Mereka nak jaga diri saja, nak jaga jawatan, kepentingan mereka. Sebab itu mereka tak turun all out di Melaka. Datuk Seri balik daripada Jerman dengan terbongkok-bongkok. Bukan saya tak tengok, saya dapat lihat susahnya Datuk Seri. Tapi mereka buat tak tahu. Malahan kadang-kadang mengeluarkan kenyataan yang memperlekehkan kita. Jadi Datuk Seri simpan dalam hati, simpan dalam nota. Untuk pilihan raya akan datang, orang-orang ini tak perlu lagi. Jangan risau. Jangan risau. Memanglah sekarang ni mereka ada dalam jawatan. Jawatan bagi saya mereka berada sebagai jawatan apa ketua bahagian apa semua. Ini jawatan yang dibeli. Ahli kita mempunyai banyak lebih ramai berjuta ahli UMNO yang ada kualiti yang jauh lebih baik daripada mereka. Tapi kerana ada sistem bolot, ini perlu ada kritikan. Saya Saudara Asharuddin Taha, yang jelas ada 5 orang musuh dalam simut pimpinan atasan. Saya tidak mau sebut siapa-siapa. Datuk Seri tentu tahu. Tapi kita tuntut supaya orang ini tak payah lagi dah. Lenjan lah Datuk Seri. Ahli-ahli UMNO akar umbi lenjan melihat kerenah diorang ni. Lain tak ada, nak jaga diri saja, nak jaga poket saja, nak jaga tembolok dan keluarga mereka saja. Bukan melihat untuk memastikan parti kita ni kukuh dan disanjung oleh rakyat. Tak ada. Jadi dalam keadaan begini, saya maaf cakap Datuk Seri, saya cakap terus terang, saya berkeyakinan Datuk Seri pilihlah sesiapa saja. Dah terbukti Datuk Seri lantik 4 ketua pemuda. Semua ketua pemuda itu menang cemerlang. Kursi-kursi menang. Tak ada masalah. Begitu juga Datuk Seri melantik wanita. Orang kata apa ni kursi di Teluk Kunduh apa ke tu. Susah orang nak menang. Terbukti walaupun dia menentang Puan Tuminah, walaupun dia berhadapan dengan mantan ketua bahagian dia, ketua dia sendiri pun boleh menang sebab muka baru, wajah baru yang lebih berseri dan lebih diyakini oleh rakyat. Ini Datuk Seri kena ingat. Saya nanti orang kata saya balon Datuk Seri ni teruk sangat. Bukan saya nak balon Datuk Seri, saya yang menegur. Sebab sikap Datuk Seri itu terlalu mulia. Berlapang dada, kita terima, bagilah kebaikan, bagilah. Tak, dah. Enough is enough. Ingat Datuk Seri, in politik to kill or be killed. Nak jadi baik sangat, jadi sufi, duduk masjid. Ini saya nak cakap nak pesan. Jadi Datuk Seri jangan khawatir. Kita masih ramai calon pemimpin muda masa depan. Ramai. Daripada puteri UMNO-nya, daripada pemuda UMNO-nya, daripada wanita UMNO-nya, di kalangan timbalan-timbalan ketua bahagian, saudara. Jadi utamakanlah kepentingan parti Datuk Seri. Daripada kita asyik berlapang dada menyantuni mereka yang sikap sesifatnya seperti binatang sesumpah. Enough is enough. Kalau Datuk Seri kena ingat, mereka ni bukan bersikap seperti jarum dengan benang. Jarum dengan benang kemana pergi menemukan sesuatu benda yang koyak. Tapi mereka lah unting dalam lipatan. Mana pergi semua koyak rabak pakaian kita. Ini keadaannya. Lihat sendiri macam apa yang berlaku di Melaka. Bukanlah kita nak menyantuni mereka, tapi pimpinan daripada parti DAP, dia rasa tanggungjawab. Selama ini dia menang 8 kursi, kali ini 4 kursi. Dia tak jawatan. Pengurusi DAP Melaka tekok Q. Dia terus terang dia kata, bahawa dulu dia ada modal 8 kursi, tapi rasa kalah 4 kursi, maka tanggungjawab, dia tak jawatan. Sebab itu kadang-kadang warga mereka dilihat lebih diyakini oleh rakyat, saudara. Jadi sebab itu saya haraplah, baik saudara, itu usai saya menegur pimpinan Datuk Seri Presiden. Supaya kena ingat, Datuk Seri nak marah, saya marahlah. Dan pagi tadi, jam 1 pagi, ini yang jadi pertikaian. Pagi tadi, jam 1 pagi,
Maka Datuk Seri Sulaiman dinobatkan semula sebagai Ketua Menteri Melaka yang ke-13. Saudara, dan kita harus mengucapkan tahniah. Saudara, kerana jumlah keseluruhan undi yang kita capai Barisan Nasional, ini postmortem untuk kita faham. Jumlah keseluruhan undi kita dapat Barisan Nasional 120,741. Tapi jangan lupa, Pakatan Harapan dia ada 114,457. Perikatan Nasional dia 77,731. Putra 367. Bebas 4,226. Dan Iman, parti yang kecil itu satu orang dia dapat 167. Jadi dalam keadaan begitu, walaupun kita berjaya menawan 21 kursi, tapi Pakatan Harapan dia dapat 5 dan 2. Calon MIC Gadik P. Shamogam, calon MCA Ngui Hin Sam di Macap Jaya, dan Datuk Lim Ban Hong berjaya. Ertinya rakyat sudah kembali pada kita. DAP kalah di Bemban, di Duyung. Saya ucapkan tahniah. Saya mengucapkan syabas kepada saudara Helmi kerana mampu menumbangkan calon daripada DAP di Duyung. Begitu juga di macam saya kata di Pengkalan Batu. Walaupun kita menurunkan sekandi wanita, Datuk Kasum, seorang wanita, orang kata dia usia lanjut apa semua, tetapi ternyata beliau mampu merampas kerusi di Pengkalan Batu untuk kembali kepada UMNO Barisan Nasional. Kemudian di Gadik calon MRC menang. Amanah cuma ada dapat menang satu kursi. PKR Uyup saudara. Semua kursi kalah. Calon UMNO seramai 18 orang. Ini kena ingat saudara, simpan baik-baik nama-nama ni. Cikgu Rosli yang saya kata semalam, saya dah berjumpa dengan beliau itu di Kuala Linggi. Kemudian Datuk Abdul Rauf Yusof di Tanjung Bidara. Kemudian Cikgu Hamid di calon di Air Limau ni, dia asal cikgu, itu Cikgu Hamid Maidin. Kemudian Datuk Seri Sulaiman Ali yang sekarang ni telah pun dilantik sebagai Ketua Menteri yang ke-13. Saudara Zulkifli Mak Zain di Tabuh Naneng. Beliau berjaya merampas kursi itu yang telah dipegang oleh Amanah dulu. Kemudian Datuk Muhammad Jalaini Derembia. Begitu juga saudara Zahalid Khalil. Ini pemuda. Dia berjaya merampas kursi daripada Sofi, iaitu calon Amanah di Duran Tunggal. Saudara Fairul Nizam Husin, itu pemuda, berjaya menumbangkan Idris Harun di kursi Asahan. Saudara Puan Tuminah Kadi berjaya walaupun dia menentang ketuanya sendiri, iaitu Nur Azman yang melompat menjadi kantak. Akhirnya diterima. Sebab itu saya kata kepada Tuan Presiden, don't worry, you calonkan muka-muka baru insya-Allah. Walaupun Tuan Tuminah itu beliau macam-macam isu kata bukan anak tempatan, walaupun dia dah duduk di kawasan Pantai Kundur tu lebih 20-30 tahun. Tapi ternyata rakyat menerima beliau. Kemudian Datuk Rais Yassin. Ini memang betul-betul hero bagi saya. Datuk Rais merampas kursi daripada calon PKR Datuk Syamsul Iskandar di Paya Rumput. Kemudian Datuk Kasum Nordin, ini Sri Skandi UMNO. Dia berjaya tumbangkan 4 laki-laki. Bukan main-main, saudara. Kita kena terima hakikat ini. Saya bangga lah sebab saya dapat pula berjumpa dengan beliau dalam sisi kempen-kempen, bertanya harapan dan impiannya untuk rakyat. Kemudian tentulah calon yang paling hebat yang ditumbangkan oleh Datuk Kasum adalah beliau, Datuk Norizam Hassan Bakti. Kemudian memanglah pada mulanya Datuk Kasum ni diberitakan kalah, saya pun terkejut, akhirnya berjaya. Kemudian Datuk Rahmat Mariman dapat mengekalkan kursi ini di MOLA. Ini orang lama, bukan katanya kita buang semua. Datuk Rahmat Mariman kekal di MOLA. Saudara Muhammad Helmi, sebagaimana saya kata tadi, rampah daripada DAP di Duyung. Saudara Abdul Razak Abdul Rahman. Ini kali kedua dia berjaya tumbangkan Nur Effendi Ahmad di Teluk Mas. Kemudian Datuk Taidirah Abu Zahar. Ini calon wanita baru, kursi UMNO di RIM. Itu yang saya katakan, Ton mereka sudah mengganggu. Saudara, kalau terganggu sila lari cepat-cepat ke Instagram. Saudara, saya nampak mereka dah ada gangguan ni. Kemudian seorang lagi, ini calon pemuda, Dr. Muhammad Akmal. Sebab saya katakan UMNO tidak sunyi daripada barisan pemimpin. Tak usah risaulah. Untuk pilihan raya akan datang, kita cari kawasan tersebut. Mana yang ada potensi kita lonjakkan.
Kemudian dan akhirnya adalah Siti Faizah Abdul Aziz, juga Ton Among the Roses, maka dikerjakannya calon di Dun Sungai Rambai. Artinya saudara, bahawa 18 ahli Dewan Negeri di Melaka itu menggambarkan satu wajah baru, satu islah yang boleh kita terima untuk meneruskan kepimpinan wadah perjuangan. Dan saya berkeyakinan mereka tidak akan terlibat dalam gejala-gejala yang bukan-bukan. Saudara Nonis Aida Abdul Hamdullah UMNO BN menang besar. Aida, okey. Saudara Faisal, ya, dengarlah kata Akak Rombi. Benar, saya bersetuju. Balaci Midun juga harus dibuang. Ini ediksi beliau minta. Saya memang bersetuju. Saudara Rosli Muhammad, gunting dalam lipatan harus dibenamkan dan disingkirkan, Datuk. Baru rakyat lebih yakin. Saya bersetuju dengan Saudara Muhammad yang masuk dalam Instagram. Saudara Afendi Umar, kebanyakan tentera bukan anak Melaka. Dan tentera ramai yang tak sedar. Tak boleh, saudara jangan marahkan dia. Bagi saya, kegagalan tentera itu, kalau menteri itu gagal untuk menterjemahkan perjuangan kita. Saudara IR Anwar naik, siapa ganggu? Gunting dalam lipan kah? Betul tu. Saudara Coca-Cola moh, abah kau poket berkepuk-kepuk. Lagi tunggu lagi, buying time. Saya melihat saudara bahawa insya-Allah rasa-rasanya pilihan raya sudah semakin hampir. Tok Mat semalam sudah pun berbisik dengan Yang Maha Perdana Menteri. Sekarang mood sudah ada begini, eloklah kita adakan pilihan raya. Di saat rakyat sudah mendapat keyakinan. Tapi dalam keadaan itu, kalau adakan pilihan raya, kalau muka-muka yang ada tu juga, susah juga kita nak menang saudara. Tapi kalau muka baru, semangat baru, dengan semangat wajahnya, insyaAllah kita boleh mencapai kejayaan. Dan paling penting sekarang ni, banyak orang tanya pada saya, kenapa Pakatan Harapan dan Parti Bangkang boleh mengalami kekalahan teruk? Saya katakan pertama-tama sekali kerana mereka menggunakan logo mereka di bawah Pakatan Harapan. Ini yang juga dalam apa Iswadi, pengamal media Pakatan Harapan, dia menyalahkan betul. Sebab dulu mereka bertanding di bawah tiket Parti Keadilan. Pakatan Harapan satu jenama yang sudah ditolak oleh rakyat. Tak payah nak jual dah, orang tak boleh terima dah. Dan sekarang ni dalam Pakatan Berharapan juga sudah berantakan antara DAP, antara Amanah, antara PKR. Dan sekarang ni Datuk Seri Anwar Ibrahim teruk kena balon ni. Kemudian yang keduanya, pembangkang kalah kerana ramai pengundi bukan Melayu tidak keluar mengundi. Ini kena hati-hati sebab secara dapatan saya bahawa mereka warga yang tinggal di Singapura tak boleh balik. Dan yang berada di luar Melaka juga, mereka masa ragu-ragu untuk balik ke Melaka kerana musim COVID ini. Gembar-gembur mengatakan masih lagi banyak dan sebagainya. Jadi keadaan itu menyukarkan. Jadi bila dalam keadaan begitu, jangan lupa bahawa kita mendapat undi itu sebabkan oleh ramai yang tak balik. Kalau mereka balik tak tahu, kita tak tahu lagi macam mana perasaan mereka. Dan yang paling penting, saya melihat rakyat Melaka tidak terpengaruh dengan isu federal. Kerana waktu nak bandar pilihan raya, isu dilontarkan, Menteri Kewangan kata begini, Anwar Ibrahim kata begini, Dr. Mahathir pula sebat balut Dr. Mahathir, cerita buku adik Datuk Nasir Najib dan sebagainya. Tapi Datuk Najib senyamba aja dia turun. Akhirnya isu federal rakyat Melaka tidak they are not buying. Dan rakyat dah letih lah dengan isu-isu politik yang sembrono begini. Dan paling penting, saya kata paling penting kerana UMNO menurunkan 84 calon. Jadi sebab itu 84% calon muka baru. Sebab tu saya suka mendengar apabila Datuk Seri Zahid Hamidi sebagai Presiden UMNO, dia mengingatkan pertama sekali agar kita jangan terlalu asyik dengan kemenangan ini. Dia tidak salah untuk kita meraihkan kemenangan, kerana dalam keadaan begitu ada juga calon yang tewas. Jadi Datuk Seri Presiden dah berpesan, Allah sentiasa menguji hamba-Nya dalam pelbagai cara. Dan warga UMNO juga melihat bagaimana Datuk Seri diuji dengan pelbagai tuduhan, pelbagai macam-macam orang kepada Datuk Seri. Jadi ini juga cabaran. Sebab itu saya katakan turunkan calon-calon yang benar-benar sanggup menjadi benteng dan wira wajah yang mempertahankan parti kita. Jadikanlah peringatan daripada Datuk Seri Presiden, jadikanlah negeri Melaka ini sebagai negeri yang akan dicemburui. Dia dicemburui bukan kenapa dengan kehebatan pimpinannya. Tapi jangan lupa, ada juga negeri lain yang masih kita diterajui oleh Barisan Nasional. Ya, sebenar-benarnya pesan Datuk Seri Presiden, perjalanan kita
masih jauh lagi selepas kita mengarungi 22 bulan dalam kegelapan. Ini semua rakyat tahu Datuk Seri. Sebab tu dia kata jangan alpa, dan kita juga berpesan pada Datuk Seri jangan alpa dengan apa ini cengkadak mengkarung apa semua yang ada ni. Yang itu perlu ambil tindakan. Terpulang pada Datuk Seri dan pimpinan tinggi dengan Datuk Mak Hassan. Saya tak mau sebut nama-nama inilah saudara. Tapi kita yakin rakyat semua tahu, akak Romi semua tahu, dan Datuk Seri tahu, Datuk Mak Hassan tahu, dan sebahagian ketua pemuda lebih-lebih tahu. Sebab itu saya amat gembira bila mendengar kenyataan ketua pergerakan pemuda, dia mengatakan bahawa pemuda akan mewujudkan satu urus dia untuk mengkaji prasasti setiap wakil rakyat yang berjaya memperoleh kemenangan di Melaka. This is the best situasi. Dan pergerakan puteri juga akan menyantuni. Dan ini menunjukkan sepedikau kita semakin kukuh. Biarlah orang nak kata apa pun, kita kalau kita kukuh perpaduan kita, insya-Allah kita boleh menang. Sebab dalam keadaan sekarang ini kita kena hati-hati saudara. Bahawa kenyataan Tan Sri Muhyiddin harus dihayati. Kerana walaupun dia kata beliau berharap agar pilihan negeri Melaka ini tidak menjejaskan kerajaan keluarga Malaysia, saya merasakan kenapa dia sebut. Artinya ada niat dalam hati dia. Kalau tak, dia tak sentuh pun. Dan saya melihat kenyataan-kenyataannya, orang yang tidak puas hati, orang yang merasakan bahawa akulah layaknya jadi Perdana Menteri, orang yang dia masih lagi berusaha untuk jadi Perdana Menteri saudara. Jadi kita kena hati-hati. Sebab tu dia akan berusaha supaya untuk menarik sokongan dan ataupun mengganggu-gugat kepimpinan Datuk Ismail Sabri. So dalam keadaan begini, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Ismail Sabri, you sepatutnya jangan risau. Sebab UMNO telah menunjukkan satu sikap keterbukaan. Presiden UMNO dah berlapang dada, you peganglah jawatan Perdana Menteri, tak ada masalah. Tapi izinkan kami menyantuni parti ini demi masa depan perjuangan kita. Kita bukan tamakkan jawatan. Sebab itu bila hari ini ada rungutan mengatakan tentang masalah yang berlaku, ini satu ketua bahagian, tak silap saya ketua bahagian Jasin rasanya, dia kata tak sepatutlah terburu-buru dan sebagainya. Ini apa benda ni? Inilah masalahnya kalau orang-orang yang sebegini yang melihat jawatan itu segala-galanya. Saya rasa Saudara Ali Jasin Abdullah, Anwar Musa, Syamuddin, Syahidan, Zaidi tu pulang peranda lah. Saya tak mau menuduh secara terbuka. Tapi saya melihat bahawa pelantikan Ketua Menteri, biarlah, apa ada masalah. Memanglah semua orang yang dah bertanding jadi ahli Dewan Negeri layak jadi Ketua Menteri. Tak ada masalah pada saya. Waimah Puan Tuminah pun layak. Datuk Kasum juga layak. Datuk Dira juga layak. Datuk ini Rais Ketua Pemuda di Pai Rubut juga layak, tak ada masalah. Kelayakan semua ada, tetapi bila Tuhan menentukan Datuk ini Sulaiman jadi Ketua Menteri, biarlah beliau mentadbir. Dan sekarang ini dapatan saya, ini masalah besar ni. Datuk Seri Presiden kena bantu Datuk ini Sulaiman. Tan Sri Datuk ini Mak Hassan kena bantu ni. Sebab sekarang ini sudah berlumba-lumba pula nak mengejar jawatan sebagai Exco Kerajaan Negeri. Ini buat saya marah. Sepatutnya dia kena berlapang dada. Terima sajalah siapa saja yang akan dilantik. Kerana ini nak buat kerja. Ini masalahnya sekarang ni, kamu merasakan kalau dapat jadi Exco, adalah macam begitu. Jadi kalau you nak terburu-buru nak jadi Ketua Menteri, terburu-buru nak jadi bapa ni Exco, apakah anda mahu meneruskan kerja-kerja merompak, menyamun? Ini membuatkan rakyat hilang keyakinan. Sepatutnya kita terima siapa sahaja yang akan dipilih oleh Datuk Seri Sulaiman Ali untuk menyertai barisan kabinetnya sebagai Exco Kerajaan Negeri Melaka. Ini nak buat kerja, mestilah ada kebijaksanaan masing-masing. Tak payah nak melobi. Saya harap ahli-ahli Dewan Negeri yang telah pun dipilih oleh rakyat kena ingat, anda dilantik sebagai wakil rakyat kali ini bukan untuk sekadar mengejar jawatan sebagai Exco, tetapi anda harus menyantuni kehidupan rakyat yang berada dalam kehidupan yang tersepit sekian lama, 2 tahun. Anda harus memperjuangkan, bukan memperjuangkan diri yang nak jadi Exco. Bila jadi Exco ada driver, ada itu, ada ini. Mulalah isteri besar punggung. Saya cakap terus terang. Biar saya bercakap berterus terang begini supaya menyedarkan
ahli-ahli Dewan Undangan Negeri Melaka yang terpilih berhenti daripada mengamalkan sikap lama. Put aside. Jangan menyusahkan Datuk ini Sulaiman Ali yang telah mendapat kepercayaan rakyat. Kalau beliau tidak mendapat kepercayaan rakyat, UMNO Barisan Nasional tak akan dapat 21 kursi Dewan Negeri. Seluruh negeri Melaka meletakkan kepercayaan kepada Datuk Seri Sulaiman Ali untuk jadi Ketua Menteri. Sebab itu bila Tan Sri Datuk Mak Hassan kata calon Ketua Menteri adalah Datuk Seri Sulaiman Ali, seluruh Melaka dia bagi 21 seat pada UMNO. Kena ingat ini. Jangan pula kita pandai-pandai orang tak layak, orang ni layak. Jadi siapa layak? Kamu seorang je layak. Saya bagi tahu awal. Dan jangan ganggu gugat. Betul tu. Hati-hati yang hitam selalu mengata hasut. Betul. Saudara, ini saudara ini, saudara Chris Delima. Saya geram bila saya dapat tengok curipan dalam kiriman mula nak mengkritik. Sepatutnya sekarang ni kita beri sokongan. Seluruh warga UMNO dari seluruh negara turun membantu Melaka untuk mencapai kejayaan. Apabila diumumkan pula oleh Datuk Muhammad Hassan, Datuk Sulaiman Ali sebagai Ketua Menteri, seluruh warga rakyat Melaka bersetuju bagi 21 seat kepada UMNO, Waima daripada MCA dan MIC. Dan kita kena sokonglah, kita kena bantulah. Kalau apa ada kecacatan, kita sama-sama bantu. Bukan nak cari peluang untuk diri sendiri. Kita kena berubah. Dinamika politik dalam UMNO ini perlu diubah. Tidak lagi orang melihat UMNO ini sebuah parti projek. Kita mahu merubah UMNO ini bukan untuk mengkayakan kroni. UMNO ini bukan satu parti yang melonggok untuk mengizinkan perampokan harta wang rakyat. Tak boleh. Hari ini UMNO yang mentadbir harus jelas dan tuntas memperjuangkan untung nasib. Sebab kita dah janji, kita nak wujudkan kestabilan politik di negeri Melaka. Jadi kena jelas. Kalau anda cuba membuat onar, mengganggu gugat Datuk Sulaiman Ali sebagai Ketua Menteri, anda mengkhianati janji anda. Anda mengkhianati rakyat yang begitu yakin atas kepimpinan anda. Kalau anda bercita-cita jadi esko, tak dapat marah masa muka, anda adalah orang yang paling khianat dalam hidup anda. Ini saya nak bagi tahu terus terang. Saya lebih suka sebab yang dipilih sekarang ni dah 18 orang ahli-ahli UMNO yang terpilih sebagai wakil rakyat. Biar kita cakap terus terang. Saya ada locus standi, ada hak menegur sebab saya warga UMNO. Daripada orang lain kutuk nanti, perlengan kita nanti. Dan paling penting sekarang, inilah masanya untuk UMNO menunjukkan apa yang kita harapkan selepas rakyat berada dalam keadaan yang tidak ketentuan selama 22 bulan di bawah Kerajaan Pakatan Harapan, selama setahun lebih di bawah Perikatan Nasional. Ini masa untuk kita memberi balasan kepada rakyat. Ini cucu saya masuk, dia tengok saya menjerit. Cucu saya ni dia bila tengok aki dia menjerit dia, kenapa tu? Saudara Zakaria Sungai Baru, Datuk saya bekas tentera, kami kerja ikut arahan ketua kami. Jangan marah tentera rakyat Melaka. Saya dah katakan tadi, Saudara Zakaria, kita faham. Sebab itu saya kata, siapa yang di atas? Mentahuinya, apakah ada arahan? Ini persoalan yang perlu disiasat. Terpulanglah tingkat 38 memikirkan. Tapi bagi saya, masa akan datang kalau tak pilih dia jadi calon wakil rakyat di Semeru pun tak ada kerugian. Tak ada masalah. Ramai lagi yang boleh diganti. Kena ingat, saya teringat apa yang dikatakan oleh Yang Mulia Tengku Razali Hamzah. Dia cerita pada saya waktu beliau mahu Datuk Seri Najib menggantikan almarhum Tun Razak di Parlimen Pekan. Waktu itu bapa pada Husin Ali Hishamuddin. Husin Ali kata, jawatan wakil rakyat, jawatan dalam parti ini bukan jawatan turun-temurun. Jadi Hishamuddin jangan fikirlah bahawa anda jawatan turun-temurun, anda mesti Perdana Menteri. Ini minta maaf lah. Akad umbi tak mau dah pemimpin yang jaga tembolok sendiri. Saudara Azmi Cemat, betul dan sebetul-betulnya. Memang benar, tiada yang benar, mereka benar berlaku. Saudara Muhammad Razif Ahmad, UMNO, BN dah tak boleh tunggu bila bubar parlimen baru nak dekati rakyat. Sepatutnya saya kata sekarang ni, this is the time. Kalau dah bubar masa itu kau datang jumpa rakyat, kau bawa duit pun rakyat tak pandang. Hari ini saya melihat Pilihan Raya di Melaka membuktikan bahawa wang bukanlah segala-galanya. Saya tak mau tuduh saudara. Kita tahu macam mana percaturan mereka menggunakan politik wang. Ada, saya kita bukan simpan tak dapat, saya tak mau tuduh. Dan hari ini rakyat Melaka sudah menundukkan satu sikap yang cukup terpuji bahawa mereka tidak mengharapkan
bayaran untuk mengundi. Mereka tidak mengharapkan wang ringgit untuk meletakkan kepercayaan mereka kepada rakyat yang akan diangkat sebagai wakil mereka. Rakyat Melaka, saya ucapkan syabas. Dalam diam, dalam diam, anda melihat, anda mendengar, dan anda membuat satu keputusan yang memeranjatkan. Bukan sedikit memeranjatkan. Anda menumbangkan secara total Parti Keadilan. Anda menumbangkan 4 kerusi daripada DAP. Anda orang Melaka berani buat keputusan. Semua calon daripada PAS wuyuk. Semua calon daripada parti Perkasa wuyuk. Calon bebas yang menimbulkan satu ketumbukan juga wuyuk. Rakyat Melaka, I salute you. Saya berterima kasih pada anda kerana inilah yang saya katakan bahawa suara rakyat kuasa keramat. Mereka yang berada dalam kerajaan Datuk Selamat Ali sekarang ni harus menerjemahkan kehendak rakyat. Saya batuk-batuk ni dah bagi balik. Nanti saya sesak lapas lagi. Saya baru berehat dalam kendiri, kuarantin diri. Dan saya amat mengharapkan agar bumi Melaka kembali bercahaya, kembali mencipta sejarahnya seantero dunia. Kita jumpa lagi insya-Allah malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.